Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share satu lagi tips macam mana kita nak tingkatkan kita punya sistem imun adalah dengan hanya berpuasa. So, kebelakangan ini, sejak kebelakangan ini, semenjak tahun 2016, seorang pengkaji Jepun, seorang researcher Jepun ni, dia telah menjumpailah berlaku proses disebut sebagai autophagy. Autophagy ni bahasa mudah dia adalah badan kita akan makan sel-sel dalam badan kita sendirilah. Dia akan keluarkan sel-sel yang mati untuk digantikan dengan sel yang baru. Itu maksud autophagy lah. Okay, dia kata sejak beberapa tahun kebelakangan ini, berpuasa menjadi pilihan antara yang teratas sekali untuk hack kita punya kesihatan. Intermittent fasting contohnya popular untuk turunkan berat badan dan kontrol tekanan darah. That's why kita tengok sekarang ni ramai je dalam MBB ni pun rasanya majoriti dia dapat manfaat daripada intermittent fasting yang kita amalkan. Memang masalah tekanan darah tu selesai lah. Okay, selain daripada kelebihan boleh turunkan tekanan darah, terlalu banyak manfaat intermittent fasting dan kesannya kepada sistem imun. Perkara utama manfaat intermittent fasting ataupun berpuasa ni, intermittent fasting ni adalah satu terms. Dia banyak lah kalau kita sebut puasa ni banyak. Dia ada puasa kering, puasa Islam. Dia ada puasa basah, disebut sebagai intermittent fasting. Dia ada OMAD, 1 meal a day. Dia ada prolonged fasting. Banyaklah term-terms berpuasa ni. Okay, dia kata kat sini banyak perkara utama manfaat intermittent fasting adalah dapat aktifkan autophagy yang kita sebut tadi, di mana proses autophagy adalah badan di recycle balik sel tua, rosak dan digantikan dengan sel baru yang lebih sihat. Itu maksud autophagy. Sewaktu proses ini berlaku, defective immune cell and their parts akan gantikan toksik dan patogen akan dilepaskan daripada sel. So waktu proses autophagy berlaku, kalau ada masalah toksik ataupun patogen dekat sel kita, dia akan dilepaskan lah. Autophagy juga boleh dihasilkan melalui proses bersenam. Dia kata kat sini selain daripada berpuasa, autophagy kita boleh dapat daripada bersenam, dapatkan spesifik nutrition ataupun compound, berada di dalam ketosis ataupun kita tidur. Juga boleh memberi manfaat autophagy lah. Dia kata berpuasa bermaksud makan mengikut waktu lah. Ini kalau kita kata macam kita dah biasa berpuasa kan, sama je. Tapi berbeza lah, dia ada term-term yang kita sebut tadi. Kalau puasa kering ataupun puasa Islam, kita tak makan daripada pagi sampai ke maghrib. Kalau intermittent fasting tu kita ada time dia, time restrict dia untuk makan tu lah. Dia kata kat sini ataupun prolonged fasting. Prolonged fasting ni 1 hingga 5 hari tak makan. Dia kata kat sini antara manfaat short term fasting, dia kata kurang reduce penuaan kita punya sistem imun, sebab sistem imun kita akan menua, akan menjadi tua lah. Tapi kalau kita buat intermittent fasting ni, kita akan kurangkan, lambatkanlah proses penuaan itu berlaku. Kurangkan white blood number. Ini biasalah kalau kita ada banyak keradangan ataupun banyak sel-sel yang rosak, memang akan kita punya white blood cell pun akan tinggi jugalah. Kurangkan keradangan dan pro-inflammatory marker, sama juga, melindungi dan membagi keradangan seperti Alzheimer, diabetik, osteoporosis ataupun obes. Banyaklah manfaat dia. Turunkan kortisol ataupun hormon stres pada waktu malam. Turunkan kita punya low density lipoprotein. Sama juga kalau kita berada dalam keadaan stres, LDL juga akan tinggi lah. Okay, membantu membaiki dinding usus. Dinding usus untuk orang yang ada masalah gastrik ni, masalah penghadaman ni, bukan kerap makan, tapi solusinya adalah sentiasa kena selalu berpuasa. Okay, perlahankan progres diabetik ataupun obes. Bantu menghalang masalah metabolik ataupun masalah neurologi. Membantu secara efektif untuk rawatan kanser. So untuk untuk orang yang ada masalah kanser, dilihat intermittent fasting sangat memberi benefit sewaktu mereka melakukan proses ataupun rawatan kemoterapi. Okay, dia kata kat sini berpuasa lebih lama tanpa makanan, water fasting 1 ke 2 hari dilihat mempunyai manfaat tersendirilah kepada sistem imun. Dia disebut sebagai prolonged fasting lah. Prolonged fasting 1 ke 2 hari tak makan. Menurut Walter Longo, antara pengkaji yang ke depan sekali untuk puasa ni, apabila kita berpuasa 48 ke 72 jam, hati akan deplete glycogen, glucose level dan badan akan gunakan lemak untuk tenaga. Ni menurut Walter Longo, seorang pengkaji tentang puasa ni lah. Tapi kalau kita macam ini untuk orang, kalau orang yang sihat saya rasa bolehlah buat, tapi kalau orang yang ada masalah kesihatan ni, janganlah, jangan buat sampai 48 ke 72 jam ni, memang mati kering lah. Okay, tak perlu kita buat, just ikut kepada kita punya level sahaja. Intermittent fasting pun dah memberi manfaat yang cukup banyak. Kalau kita kata puasa ni kita claim lah, kita claim terus puasa Islam ataupun puasa kering tu lah yang paling the best sekali yang kita boleh amalkan untuk dapatkan kata benefit dia, benefit puasa ni. Ia disebut sebagai ketosis, di mana badan makan
sel imun yang lama sebagai sumber tenaga. Maksudnya sebab tubuh badan kita kita kena ingat tubuh badan kita dia ada disebut sebagai intelligent response. Bila kita tak makan, dia dengan sendirinya akan mengambil ataupun dia dengan sendirinya akan makan sel-sel yang rosak tu dulu untuk dijadikan sebagai sumber tenaga. Okay, hasilnya level imun sel akan menurun tetapi ia akan dibina baru. Sel baru akan terbina apabila kita mula makan kembali. Maksudnya dalam proses puasa tu dia akan makan dulu sel-sel yang rosak, dan apabila kita makan balik dia akan bina sel yang barulah. So sebenarnya tubuh badan kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan benda tak betul, result pun akan jadi tak betul lah. Tapi andai kata kalau dengan menggunakan kaedah puasa, dilihat sel-sel kita yang rosak tu akan digunakan sebagai sumber tenaga dan dia akan gantikan dengan yang baru. Okay, menurut Dr. Lingo dalam kajiannya, sewaktu puasa 2 ke 4 hari, protein kinase A akan ditutup di mana ia akan trigger stem cell untuk menghasilkan sel imun yang baru. Ini menurut kajian dia lah. Menurut kajian Dr. Lingo lagi, the cumulative effect of repeated prolonged 2 to 4 days fasting akan menukar sistem imun secara keseluruhan. Ini apa yang dia dalam kajian dia lah. Okey, itu adalah sedikit manfaat daripada puasa ni. Sebenarnya puasa ni sepatutnya kita orang Islam ni sepatutnya kita lah yang paling appreciate sekali puasa ni, sebab puasa ni diwajibkan kepada kita kan. Tapi macam biasalah kita tak boleh nak relate tau antara kita punya kenapa Allah wajibkan kita puasa. Kenapa kita kena buat ni, kenapa kita kena buat tu, kenapa Allah larang kita buat ni. Kita tak dapat nak relate tapi kalau kita study benda ni, itu yang dijumpai oleh seorang researcher Jepun yang menjumpai berlakunya proses autophagy sewaktu kita berpuasa. That's why kita manusia ni diwajibkan berpuasa. Okay, so itu sedikit lah macam mana kita nak boost kita punya immune system dengan secara natural dengan hanya kaedah berpuasa. So benda ni dia dah terbukti tau, terbukti berkesan, sebab apa yang kita amalkan kat MBB ni pun sama saja. Daripada orang yang kena makan setiap 4 jam sekali dia kena makan, sekarang ni dia dah boleh buat umat dengan tak ada masalah langsung. Ataupun umat tu 1 meal a day, satu hari 1 kali saja makan. So dia lebih energetik berbanding dia makan setiap 4 jam tu. So dia dah terbukti lah kaedah ni terbukti. Kaedah berpuasa sangat berkesan untuk tingkatkan kita punya kesihatan. Okay.